Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so ini adalah video Miss yang kedua, part 2 bagi kerja khusus akaun 2021. Okay, so Miss nak ingatkan bahawa before you tengok Miss punya video yang kedua ni, part 2 ni, make sure you tengok dulu Miss punya video yang pertama, part 1, iaitu berkaitan dengan profil perniagaan dan juga pengenalan bagi kerja khusus akaun Zero. Okay, dan juga jangan lupa untuk support Miss supaya Miss boleh buat banyak lagi video-video yang lain dengan like, share, komen dan juga subscribe. Okay, so if you ready, so let's go part 2. Welcome back. Alright, so ini adalah video part 2 yang mana bahagian 2 ni Miss akan bincangkan dua benda. Yang pertama berkaitan dengan lampiran B. Nampak tak lampiran B? Lampiran B ni dia banyak urus niaga. Tapi untuk kali ni punya video Miss akan fokus kepada urus niaga yang melibatkan belian barang niaga secara kredit. So apa itu barang kredit? Beli barang secara kredit maksudnya you beli barang niaga you secara hutang. So ingat balik masa form 4 you belajar dalam topik dokumen perniagaan. Dokumen apa yang akan terlibat bila you beli barang niaga secara kredit, iaitu invoice asal. So kita akan tengok mana ada invoice asal yang ada kena-mengena dengan beli barang niaga secara kredit. So itu yang kita akan lengkapkan untuk video kali ini. Dan selepas kita lengkapkan lampiran B bagi invoice asal beli barang niaga secara kredit, I akan terus guide you macam mana untuk terus masukkan dia ke dalam kad inventory. Ada dalam page 30 tak silap ada banyak lah kat inventory punya page. Okay, so kita akan terus masukkan supaya flow tu you boleh nampak step dia tu macam mana, supaya you tak lost. Kalau Miss ajar you secara bersingan, takut nanti kan you lost macam mana cara nak masukkan. Okay, so itulah untuk part 2 punya video. Alright, so let's go. Sebelum kita nak lengkapkan semua invoice asal yang ada, boleh nampak? Okay, so invoice yang dia dah beri dalam soalan you memang dia kosongkan pembeli dan juga penjual. Okay, so sebelum kita nak lengkapkan dia, so I nak make sure boleh tak untuk you decide dulu betul-betul nama dan juga apa kita panggil alamat you punya pembekal, supaya you akan stick, you akan pakai alamat yang sama, jangan bertukar-tukar sebab dia adalah pembekal yang sama. So kalau kita tengok balik video part yang pertama, I dah bagi tahu you pembekal kita ada 2 orang pembekal, betul? Kita ada 2 pembekal, iaitu akaun belum bayar lah. So, kalau you nampak kat sini kita ada 2 pembekal, kita ada akaun belum bayar. Yang ini adalah pembekal yang kita akan beli barang-barang niaga seperti daging burger, roti, sos cili, mayonis. Itu adalah pembekal yang akan kita pergilah. Alright, and yang kedua adalah pembekal yang mana dia akan supply kita telur ayam lah. Alright, okay, so make sure you decide dulu nama dia. Memang kita dah decide dekat dalam profil perniagaan hari tu, cuma alamat kita tak decide. So boleh tak I nak minta you decide dulu sebelum untuk teruskan video I kejap lagi. Tolong decide dulu nama perniagaan ni supaya you tahu sekejap lagi nak letak yang mana satu. Okay, so ni adalah I punya lah. Okay, so I cadangkan contohlah you buat kios tu, you berniaga kios tu dekat area certain tempat. Kalau boleh cuba letak dekat dengan pembekal itu pun dekat-dekat dengan berhampiran. Janganlah kalau you berniaga dekat Selangor, pembekal you ambil sampai dekat Kelantan. Tak logik. Faham? So you cuba create satu alamat yang hampir-hampir dengan kios, so nampaklah logik dekat situ. Okay, so ini macam ini adalah I punya pembekal pertama, pembekal salai bakar. Dia jual semua barang-barang burger, niaga burger. Okay, yang kedua I punya bekal adalah pembekal telur segar. So nampak, sebab I niaga dekat Syah 15 Shah Alam, tempat pun I create dua-dua ni dekat Syah 15 Shah Alam. So cuba you decide macam tu juga. Alright, and jangan lupa hari tu yang ini kita dah decide nama kita punya syarikat. Ini I punya syarikat. Okay, suka hatilah you nak buat syarikat permainan bola ke apa, suka hatilah. Syarikat apa lagi, burger, anak bujang telajak, contoh sedap, contoh kan, apa-apa sahaja, tapi biarlah logik. Okay, dan juga ada alamat. Nampak I punya tempat niaga, I punya alamat tempat sama dengan tadi, Syah 15. Alright, so first tolong decide dulu you punya nama dan alamat, kita dah decide hari tu, dan juga you punya ABB tolong decide dia punya alamat. Dan alang-alang dah decide untuk ABB, apa kata you decide sekali untuk alamat bagi ABTU, yang mana kita dah decide hari tu dalam profil perniagaan. Yang pertama adalah koperasi, apa-apa koperasi sekolah pun boleh, tiada masalah. Okay, so ini adalah I punya, jangan tiru. Okay, lepas tu yang kedua adalah futsal, tak kisah mana tempat futsal. Miss, kenapa koperasi, kenapa futsal? Okay, macam ni I cerita kat you.
kan jual burger. Mungkinlah koperasi tu ada dia nak jual kepada orang, dia tak buat burger tu tapi dia minta you tolong buatkan. So dia jual. Dia macam orang tengah. Ataupun mungkin dia ada buat meeting ke apa, meeting tu nak ada kena makan-makan kan. So dia order lah burger pada dia. Itu contohnya, okey. Yang futsal ni mungkin juga, okey, dia ada letak burger dekat kaunter. Sebelum orang nak masuk futsal ke atau balik pada futsal ke, dia letaklah burger you dekat situ untuk dijual. So dia pun adalah sebagai orang tengah. Sebab itulah ini adalah kita punya pelanggan. Tapi pelanggan yang berhutang kita, dia order dulu kat kita, baru kita bagi barang, lepas tu baru dia bagi kita duit. Mungkin tak tahu macam mana. Tapi yang penting dia adalah jualan secara kredit. So decide dulu alamat, supaya kejap nanti untuk next video senang untuk you dah tahu dah alamat dia. Alang-alang. Okay, alright. So selepas you dah decide, okay, you dah decide kan alamat semua, baru kita pergi kepada kita punya invoice. Okay, tetapi untuk you pergi kepada invoice, okay, untuk you pergi kepada invoice you, dalam invoice you memang akan tahu. Okay, I tunjuk contoh invoice yang ada dalam kita punya soalan. Invoice berkaitan dengan kita pergi beli barang niaga lah. So ni antaranya. Okay, now I nak decidekan you sebagai harga. Harga-harga ni kita dah check dekat pasaran lah. Maksudnya kalau orang dah biasa pergi pasar raya, dia tahulah harga-harga dia. Okay, so antara barang kita akan beli adalah yang pertama adalah roti burger. Boleh nampak dekat screen I, roti burger. Okay, lepas tu kita juga ada jual oblong, roti oblong. And then kita ada burger daging ayam, kita ada burger daging kambing oblong, and then sos cili dan mayonis. So ini adalah barang yang kita beli daripada pembekal kita yang pertama tadi. So harga adalah kita yang perlu decide. Tak kisah letak harga apa-apa, biar logik. Dan satu lagi, sebab kita nak elakkan bila di hujung-hujung kerja khusus you ni, tak nak ada orang kata amount yang tak cantik. Tiba-tiba ada sen-sen tak cantik kan amount tu. So apa kata kita decide pada awal letakkan satu amount yang nombor yang agak cantik. Sebab nanti bila dekat bahagian ke inventory, you akan bahagikan mengikut per unit. Tak nak lagi bila kita bahagikan, you dapat 33 sen. Tak cantik. So biarlah nombor tu cantik, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Faham? So now I nak ajar you macam mana you nak decidekan untuk harga bagi belian barang niaga tersebut. Okay, boleh? Okay, so now kita tengok macam mana kita nak decidekan harga barang. Okay, so ini antara list yang ada terangkan tadi. Ini adalah pembekal satu, you boleh nampak kat sini. So first kita ambil kat sini adalah roti burger. Roti burger. So roti burger dekat sini, I boleh tunjuk dekat you ni adalah antara cadangan harga. Tetapi janganlah tiru semua orang sama, tapi I bagi satu cadangan harga. Okay, contohlah I ambil kat sini, RM16, RM20, RM24, RM28, RM32, RM36, RM40. Kenapa I buat macam ni? Sebab ini adalah antara harga yang mana bila I bahagikan dengan 40 biji roti, I boleh dapat amount yang cantik. Contohlah kan, okay, RM16 ni I bahagikan dengan 40 biji. So bermaksud satu roti I akan jatuh pada harga 40 sen. Macam tu. Kalau you ambil RM20, maksudnya roti you tu jatuh dengan harga 50 sen. RM24, roti you tu akan jatuh pada harga 60 sen. Dan seterusnya. So you sendiri decide lah, you nak jadikan harga roti tu berapa sen. Mungkin you nak roti tu macam quality sikit, you ambil lah RM40. Tapi biar logik, sebab ingat harga jualan burger kita dah ditetapkan. So katakanlah kalau kita punya jual roti burger ayam, harga berapa ringgit? RM3 tak silap miss. Okay, takkan you nak letak harga roti sampai RM2? Macam mana you nak dapatkan keuntungan? So you biar decide dengan nilai yang sangat logik. Faham? Boleh fikir? Boleh. Okay, very good. Okay, so dan seterusnya lah. Okay, so ini adalah roti burger. You boleh ambil this arrange number. Boleh nampak? Okay, lepas tu kita ada roti oblong. Roti oblong I ambil range RM6 ke RM15. Sah 6 ke 7 ke 8 ke 9. Kalau kita bahagi pun nombor memang cantik sebab dia bagi dengan 10. Macam I ambil dengan nilai RM8 ni, I punya number. Okay, 8 I bagi dengan 10, maksudnya roti oblong tu, satu roti oblong I punya cost adalah 80 sen. Okay, dan seterusnya burger ayam, you boleh ambil nilai RM4.2, RM4.8, RM5.4 ataupun RM6. Ambil nilai yang boleh dibagikan. Bagikan dengan 6, nanti you akan dapat nilai dia. Okay, kalau macam you ambil RM6, bagikan dengan 6 keping, maksudnya satu keping burger ayam ni nilai dia adalah RM1 lah. Macam tu. Okay, so itu antara benda yang kena fikir. Okay, dan burger kambing oblong dalam satu paket ni,
Dalam satu paket ni ada 5 keping. So you boleh ambil harga RM10, RM15, RM20 ataupun RM25. Terpulang pada you. Alright. Dan sos cili tak kisah sayang, tak kisah. Kenapa tak kisah? Sebab dia tak perlu bahagikan dengan kg ataupun liter. Macam mana nak bagi dengan liter kan? So just letak je berapa, okay? So kalau kita tengok daripada pasaran punya harga, dia boleh pergi 10 ke RM15 untuk sos cili yang 3 kg, botol besar tu. Ingat kan, kalau you beli burger, you nampak ada orang yang botol besar tu kan? Itulah dia. Okay. Okay, lepas tu kita ada mayonis. Mayonis dia mahal sikit lah. Janganlah pula letak harga yang sama. Okay. So tengoklah kalau you nak diiktiraf saja, nak diiktiraf. Okay, nak katakan perniagaan yang menggunakan barang yang kualiti tinggi, mungkin kos dia agak besar. Kalau you macam kos yang minimal, you ambil yang nilai yang rendah. So terpulang kepada you. Yang penting jangan sama dengan kawan you. So semua orang akan dapat nilai yang berbeza-beza. Faham? So please jangan ambil sebiji macam ni. Please tolong, please decide you nak burger yang macam mana yang you nak jual. Okay. Alright. So itu adalah kita punya macam mana kita nak tetapkan harga. Yang penting bila kita bahagikan dengan nilai ni, mesti dapat amount yang cun-cun. Jangan ada sen-sen, nanti susah tau nanti. Okay. Okay, boleh? Alright. So settle untuk kos bagi barang niaga. Okay, so kalau tadi kita dah settle untuk tetapkan harga bagi barang niaga kita, okay. So now barulah kita lengkapkan invoice asal yang ada dekat dalam soalan you, okay. So don't worry, macam mana nak cari, I akan bagi tahu muka surat. So make sure apa yang kita ada dekat depan you sekarang adalah kertas soalan you dan juga pensel. So get ready, siapa tak ada pergi ambil sekarang, okay, sebab you akan masukkan segala detail yang perlu, okay. So kalau you tengok dekat muka surat 7, okay, nampak muka surat 7? Ini adalah soalan kerja khusus you. Okay, kita pergi tengok dekat bahagian yang soalan yang ada perkataan invoice ni. Okay, ini adalah yang asal kan. Nampak? Ini dia kosongkan. Di sini dia kosongkan. Dia minta isi lah. Nombor invoice dia suruh dia kosongkan. Harga seunit jumlah dia kosongkan. Lepas tu ada perkataan ringgit Malaysia. Tanda tangan penerima, pengurus dia kosongkan. So now kita nak lengkapkan dia. Okay, so kita lengkapkan dia. Kita tengok dekat muka surat 7 you. Okay, so ini adalah contoh yang I dah lengkapkan. Yang first kali dekat atas ni adalah kita akan letakkan nama pembekal. Okay, kita recap sikit. Invoice asal adalah menunjukkan kita membeli barang daripada seseorang secara hutang. So of course dekat atas ni adalah nama orang yang menjual barang tersebut, iaitu pembekal. Kalau you tak berapa ingat, cuba you fikir logik lah. You pergi kedai, you tengok dekat atas, kalau receipt kan dekat atas ni nama siapa? Nama penjual. So sama lah. So dekat atas ni you akan letakkan nama pembekal you. So pembekal ni ABB ni yang mana satu tu? Ambil yang pertama. Yang pertama yang cakap apa? Orang pembekal yang menjual roti burger, daging dan sebagainya lah. So itu adalah pembekal kita yang pertama. Sebab tu kenapa tadi at first I suruh you decide dulu nama pembekal dan juga alamat dia. Okay. And dekat bawah ni baru kita letak nama kita berserta dengan alamat kita. Boleh? Sebab tu kenapa I suruh you decide dulu tadi. Okay. Dah settle yang tu, you akan masukkan nombor invoice. Nombor invoice you boleh create apa-apa saja nombor, tapi biarlah logik. Contoh macam I buat ni, IMV 23188. Maksudnya selama pembekal salai bakar ni dah berniaga, dia punya urus niaga dah jual maksudnya dah berapa banyak urus niaga yang dia dah ada. Dia dah ada 23,188 urus niaga. So dia itulah dia punya nombor invoice. Okay, so you boleh create apa-apa nombor saja, tak kisah. Okay. Lepas tu untuk harga seunit, yang ni kita decide tadi kan? Ingat tak kita decide tadi yang dekat sini? Ni yang kita decide tadi. So amount yang I decide ni I akan masukkan. Campak je. Sebab tu kita decide ni dulu, right? So I campakkan saja amount dia. Lepas tu I terus kalikan dengan jumlah. Siapa yang pakai Excel boleh guna formula terus. Okay, macam mana nak kira jumlah ni? Yang RM16 ni adalah untuk harga sepaket. So I beli 15 paket. So 16 I terus kalikan dengan 15. So I dapatlah this amount. So yang lain pun benda yang sama. Ambil amount RM4.8 kalikan 50 paket, you akan dapat jumlah ni. Okay, so kalau siapa yang pakai Excel lagi senang, tak payah tekan kalkulator, just tekan je equals. Lepas tu you klik je tab yang harga seunit yang RM16 ni, you tap je yang dekat box yang ni. Lepas tu you tekan star. Kalau ada dekat you punya keyboard kan, tekan star ni. Ayah Jayu ni, Ayah Jayu. Okay. Lepas tu you terus tekan angka. Bukan tekan angka, you terus tekan tab 15 ni. Klik dekat tab ni. So nanti dia akan terus automatik RM16 darab dengan RM15. So you terus dapat yang ni. Tak payah tekan kalkulator. So lebih tepat jugalah kan. Takut-takut kalau tekan kalkulator tersalah. Sebab tu I lagi prefer student gunakan Excel. Okay. Sebab you kena ada bukti untuk you punya print out punya bukti hasil kerja khusus yang you dah buat. Okay. So yang lain pun akan buat benda sama lah. Harga seunit terus darab dengan kuantiti. So itu dekat sini lah. So untuk dapatkan jumlah adalah, dia lari.
Okay. Untuk dapatkan jumlah adalah you akan ambil, so kuantiti ni ada letak kasi sebagai A, harga sini adalah B. So nak dapatkan jumlah macam mana A darab dengan B. So you akan dapatlah nilai jumlah tersebut. Okay. Okay, make sure dah settle semua, you dah darabkan everything, semua ni, tambahkan semua. Okay, kalau untuk Excel macam mana dapatkan jumlah yang macam ni, you pergi dekat Excel you dekat belah kanan, dekat bahagian atas tu, you akan nampak simbol yang ini. You akan nampak simbol yang ni. Perasan tak? Ini adalah maksudnya adalah simbol jumlah. You klik je dekat situ, nanti dia akan keluar macam box yang bergerak tu, okay, yang putus-putus tu. So you akan tarik lah, you tarik tab tu daripada sini sampai ke bawah ni. You tarik tab tu, you tekan enter, automatic nanti you akan dapat terus jumlah ni. Cuba try buat. Sambil-sambil tu belajar bahasa Excel, nanti masuk universiti you boleh kena pandai juga ni guna Excel ni. Accountant kan. Okay, cuba try. Okay, boleh. Kalau tak boleh, cuba try lagi sampai boleh, supaya you biasakan benda tu. Macam I pakai calculator sebab I tak pakai Excel, sebab I nak bagi lebih jelas I punya screen. Okay, boleh? Okay, so terus pakailah. Okay, so lepas dah settle, masukkan yang nilai yang ini. So you masukkanlah ni 1636. Ambil yang ni, buat dalam bentuk ayat. Okay, settle untuk invoice yang asal. Okay, dan seterusnya mana lagi untuk invoice yang asal? Okay, ini dah masukkan tau. Okay, so bila dah lengkapkan invoice untuk page 7 ni, you pergi pula, kita ada page 13. Page 12. Page 12 pun akan jumpa lagi. Nampak ni invoice asal. Okay, masuk juga benda yang sama. Ni tak perlulah nak ajar, you dah tahu kan. I tunjuk contoh satu je cukup. Okay, so invoice, make sure ni nama penjual, nama you, masukkan nilai yang sama, jangan ubah. Jangan ubah sebab dia adalah orang yang sama, pembekal yang sama, soalan harga yang sama. Jumlahkan nilai yang sama juga. Masukkan nilai jumlah yang you dah buat tadi, macam ni 1640, so masukkan dekat sini. Okay, cuma apa yang nak tekankan dalam invoice yang ni? Okay, make sure invoice yang you nak taruh ni, sebab dia kan orang yang sama, so nombor invoice tu mesti nampak macam logik. Maksudnya, betul tak kalau I cakap, cuba you fikir, hari tu invoice 23188, you tak boleh letak nombor invoice yang kurang daripada yang ni, sebab makin lama urus niaga dia makin banyak. So you letaklah, create apa pun nombor, tak kisah, tapi janganlah letak 23189, macam tak logik. Sebab hari tu you beli tarikh 1 hari bulan. Untuk second one, purchase you adalah 8 hari bulan. So tak logik lah kalau satu nombor je. So you letak jauh sikit. So macam I assume pembekal ni dia ramai customer, ramai orang beli dekat dia. So daripada invoice nombor 23188, I naikkan dia jadi 2326 tu, nampak? Tadi 23188 kan, I jadikan dia 2326 tu. So nombor makin lama makin naik. Okay, and nombor yang ni dia sama. Kalau daripada awal dia pakai INV, pakai INV. Jangan pula mula INV tiba IV, jangan. Okay, so yang ini sama saja, cuma kalau perasan make sure jangan salah lah. Macam tadi 15 paket kan, ini 25 paket. So hati-hati. Okay, okay, yang kedua adalah invoice yang kedua adalah page 12. Lengkapkan. Okay. Lepas tu kita ada page 18. Tolong lengkapkan juga benda yang sama. Masukkan nama pembekal, masukkan nama you. Okay, tarikh dia pada 15 hari bulan. So nampak nombor invoice saya berganjak. Kalau tadi 232, sekarang I dah ganjak jadi 233. Ganjakkan dia. Okay, okay, and make sure darabkan everything, dapatkan jumlah. So jumlah yang dapat ni make sure masukkan dalam bentuk yes, perkataan. Okay, boleh. Okay, and last one, kita ada 4. Untuk invoice asal, kita ada 4 invoice asal. So ini adalah invoice asal yang keempat, adalah pada muka surat 24. Okay, buka muka surat 24 semua orang. Tak apa, I tengah imagine. Oh, diorang tengah buka ni. Kan? Okay, tarikh bila 23. Macam biasa, atas nama pembekal, nama you, nombor invoice berganjak. Kalau tadi I punya 23, berapa tadi? 233. I anjak sikit sebab 15 dengan 23 ni macam lama sikit tempoh dia kan. So I jadikan 235. I terus skip, I tak buat 234, I buat 235. So ikutlah kepada you. Mungkin you nak buat depan tu nombor 7 ke, faham? So terpulang pada you. Faham lah, you mesti pandai punya. Okay, so harga still yang sama, jangan ubah. Jumlahkan, ambil kuantiti darab dengan harga unit sama juga. Okay, so dapatkan total. So total ni make sure you masukkan dia dalam bentuk perkataan. Cukup. Okay, so settle lah, kita lengkapkan invoice yang ada. Boleh? So first tadi apa? Masukkan dulu alamat pembekal. Okay, masukkan alamat pembekal, alamat you, nombor invoice, masukkan harga unit dan juga jumlah yang ada. And make sure letaklah perkataan. Okay, boleh? Alright, so itu adalah macam mana kita nak lengkapkan invoice. Okay guys, alright.
untuk tadi kita dah settle, lengkapkan invoice asal bagi pembelian barang niaga secara kredit daripada pembekal kita yang pertama. Okay. Now daripada invoice tu, boleh tak nak terus you masukkan ke dalam kad inventory supaya flow tu nampak cantik. Okay, boleh tak nak fikir logik? Okay. First you fikir dulu. Bila you beli barang niaga, so of course lah barang you makin bertambah. So nanti you akan masukkan dalam kad inventory, you akan masukkan dekat dalam kolom masuk saja. So barang niaga you masuk. Okay, so first recap sikit, I tahu ramai yang lupa. Kad inventory ni apa? Kad inventory adalah di mana satu tempat yang kita akan recordkan berkaitan dengan barang masuk dan juga barang keluar. Maksudnya bila masa barang masuk, bila you beli. Bila masa you barang tu keluar, bila you nak menjual, so barang tu akan keluar. Kenapa you perlu buat benda ni? Supaya kita nak tahu bila hujung bulan berapakah stok yang tinggal untuk bagi barang niaga yang kita ada. Faham? So itulah function untuk kad inventory. Okay, disebabkan kita baru lengkapkan berkaitan dengan info asal, so kita hanya fokus untuk kolom masuk saja sebab kita baru beli. Kita belum lagi decide berkaitan dengan keluar sebab kita belum decide berkaitan dengan jual lagi. Okay, boleh? Okay, so macam mana cara untuk masukkannya? Okay, yang pertama, I bagi contoh. I bagi dua contoh okay, sebab kita ada total 6. Roti burger oblong, daging ayam, lepas tu kita ada daging oblong, mayonis and sos cili kan. Okay, I bagi dua contoh, yang lain cuba try buat sendiri. Sebab I pun nak juga you fikir macam mana untuk masukkan, tapi I guide you juga. Alright, okay. So kita pergi dulu kepada roti burger. Okay, tadi perasan tak kita ada 4 invoice? Betul tak? Invoice yang kita ada tadi, okay, cuba tengok dulu. Kita pergi pada invoice kita yang asal. Okay, invoice yang pertama pada tarikh 1 hari bulan. Ini adalah nombor invoice dia. Okay. Yang kedua pada tarikh 8 hari bulan. So 1 hari bulan, 8 hari bulan. Lepas tu 15 hari bulan. Okay. And yang keempat kita ada 23 hari bulan. Nampak? 23 hari bulan. Okay. So bila kat inventory you hanya fokus kepada 1 hari bulan. Okay. 8 hari bulan, 15 hari bulan dan 23 hari bulan. So masukkan invoice-invoice yang ada yang tadi tu, yang tadi you dah create kan. Okay, masukkan dulu invoice-invoice tersebut. Okay, masukkan. Semua orang dah masukkan? Okay, dah Okay, masukkan tau. Ikut sebiji apa yang dah create tadi. Okay. Lepas tu yang pasal masuk ni, macam mana kita dapatkan? Okay, sekarang fokus pada roti burger. So untuk invoice tersebut, you fokus pada roti burger sahaja. Okay, so contoh I ambil invoice yang pertama. Okay. Roti burger, I beli 15 paket. Satu paket ada 40 biji. Bermaksud untuk invoice yang pertama, berapa banyak biji burger yang I ada. So, apa yang akan buat? 40, I darabkan dengan 15. So, dapat 600 ya. So, 600 itulah maksudnya penambahan stok bagi roti burger. So, you akan fokus kepada yang ini, darab dengan ini. Kalau roti oblong 10 biji darab dengan 20 paket. Faham? Okey, so cuba tengok. Yang kedua 40 biji. I beli 25 paket. So 25 kali 40. Okey, cuba tengok dekat kat inventory I nampak 600. Macam dapat 600? 15 paket I beli tadi darab dengan 40. Okey, cuma semua orang tengok kertas masing-masing. Semua orang tengok kertas masing-masing tau. Tengok Okey. 15 paket darab 40 biji. Satu paket ada 40 biji. 14 biji, 40 biji. So I dapat 600. Okey. Invoice yang pada tarikh 8 hari bulan. Cik semua orang tengok. Tengok. Dah buka. Okey. Dah buka kan? Okey. I beli banyak 25 paket. Satu paket berapa biji? 40 biji. So I dapat 1,000. Faham tak? Yang untuk invoice yang ketiga 25 paket I darab dengan 40 biji. I dapat 1,000 juga sama. And last kali invoice yang keempat. Ni. Nampak ni? I beli 20 paket, I darab dengan 40 biji. So 20 paket I darab dengan 20 paket I darab dengan 40 biji. Dapat 800. Okey. So itulah dia. Ini tak perlu tulis tau. Ini I nak bagi tahu macam mana I dapat nilai-nilai yang ini. Masuk dekat kolom mana? Kolom masuk. Kenapa masuk kat kolom masuk? Sebab kita membeli. So barang niaga kita masuk. Kita tahu tu. Okey. Lepas tu untuk yang ini, bahagian jumlah tak perlu isi lagi sebab kita perlukan nilai keluar. Baru jumlah ni boleh dikirakan. Jumlah ni adalah untuk berapa balance. Baki pun sama. Tinggalkan dia. Tak perlu buat apa-apa lagi. Okay. Alright. Okay. So, lepas tu cost unit memang kena letak sama. Tak kisahlah jual ke beli, you akan letak amount yang sama. Macam mana dapat proposal ni yang kita dah decide first tadi. Macam tadi, macam I decide RM16.
So satu paket kan 40 biji. So RM16 yang I beli tu I bagi dengan 40 biji. So satu biji roti burger jatuh pada 40 sen. So I letak semua ni 40 sen. Macam tu. Boleh? So ini you isikan yang jumlah dengan baki dan juga bahagian kolom keluar yang ini. Keluar, baki dengan jumlah. Tolong tinggalkan dulu. Okay? Boleh? So itulah dia punya cara kita masukkan untuk ke inventory. So yang lain pun tolong masukkan cara yang sama. Roti oblong. Tengok balik ke 4 invoice tu. Ini I tak tunjuk lah sebab I nak you try untuk buat sendiri. Okay? Ini pun sama. Make sure yang ni harga beza. Ni 80 sen. Kenapa? Sebab yang ambil I pilih harga RM8 untuk 20 biji. So satu apa kita panggil? Minta maaf. Untuk oblong 10 biji. Silap ni. Sorry guys. So untuk oblong ni I decide dengan harga 10 biji. So bila I bahagikan dengan 10, satu tu I akan dapat nilai 80 sen. Okay? So you teruskanlah. Dia sampai page, dia ada kat inventory untuk yang invoice asal tadi tu. Pembekal yang pertama, page 30, page 31, page 32. So itulah kat inventory kita. So tolong masukkan dia. Buka you punya page, okay? So 31 kita ada burger ayam, burger kambing oblong. Page 32 kita ada sos cili, mayonis. Okay, page 30 kita ada roti burger, roti oblong. So you siapkan dulu semua yang ini. Okay, cuma satu je. Okay, tunjuk pasal sos cili. Sos cili tak ada masalah sayang. Sebab dia tak perlu bahagikan dia, terus ambil nilai. Cuma kalau you perasan, daripada 4 invoice, dia bukan setiap kali 4 kali pembelian tu dia beli sos cili mayonis. Daripada 4, hanya 2 kali je dia beli, dia top up dia punya sos cili dengan mayonis. Iaitu pada invoice yang pertama dan juga invoice yang ke berapa ketiga kot. Ketiga iaitu pada tarikh 8 hari bulan. I salah masuk ni. Sebab tu jangan ikut I bagi guide saja. Nampak ni pada tarikh 15 hari bulan I salah masuk. 15 hari bulan I ada beli sos cili dengan mayonis. Okay. Yang ini tak ada. Nampak yang tak ada. Yang kedua tak ada. Invoice yang pertama ada sos cili dengan mayonis. So I akan masukkan dekat tarikh 1 hari bulan dan juga tarikh 15 hari bulan. So I masukkan dia. Sos cili page 32. Nampak 1 hari bulan. Minta maaf, yang ni I salah masuk. Patutnya I kena masuk pada tarikh 15 hari bulan. Sorry. Salah lah. So ini I akan bawa lah pergi ke tarikh 15 hari bulan. Yang ni tak ada apa-apa pun. Pasal warna tak ada apa-apa. Just I nanti tak nak confuse lah. Yang 12 ni, warna merah ni, patut kat bawah. Warna merah ni function dia adalah untuk nak bagi tahu ini adalah barang masuk. Macam tu je. Tak ada apa pun. Okay. So nanti you masukkan je lah. Okay, boleh? Yang harga RM12 ni I tak bagi dengan apa-apa. Sebab tak perlu bagi apa-apa. Macam mana I decide RM12 untuk sos cili, macam tu lah I letak juga. I tak perlu bahagi dengan apa-apa. Okay? Settle. Okay, so itulah untuk kat inventory bagi barang niaga I beli daripada pembekal yang pertama. Make sure siapkan untuk page 30, 31, 32. Okay? So dah selesai untuk kita lengkapkan invoice asal dan juga kad inventory bagi pembekal yang pertama tadi. Okay, so now kita nak proceed pula kepada pembekal kita yang kedua. So tadi kita dah decide iaitu pembekal kita kedua adalah pembekal yang membekalkan kita bagi telur ayam. Okay, so ni adalah I punya pembekal lah. Tada! So you decide sendiri Okay, so first macam biasa sebelum kita nak lengkapkan invoice asal, decide dulu harga kita. So ini you boleh nampak dekat kertas soalan you. Boleh tak you buka page 8. Nampak? Invoice asal. Beli telur. Okay, telur ayam. Okay, so kita nak lengkapkan lah. So ini tak ada banyak sangat pun. So untuk telur ayam, you tahu kan? You tahu kan kalau telur ayam dia kan ada grade dia, grade A, grade B, grade C. So terpulang lah you nak jual pakai grade apa. Nak telur tu besar ke, kecil ke, sederhana ke. Okay. Kalau macam ni, I bagi satu range harga. Ini I letak range ni sebab apa? Sebab you kena ingat tau. Kalau untuk telur, satu papan dia ada 30 biji telur. Tak percaya pergi kedai. Okay, pergi kedai. Satu papan ada 30 biji telur. So ini adalah harga yang kita letak ni adalah untuk satu papan. So satu papan yang ada 30 biji telur. So maksudnya you kena letak harga yang mana harga ni bila you bahagikan dengan 30 you dapat cantik amount dia. Contoh kalau you letak harga RM9, RM9 ni mungkinlah harga rendah, kos rendah. Okay, so bila kos rendah ni grade A lah. Grade C ke. Okay, so bila RM9 bila bahagikan dengan 30 biji, so satu telur tu jatuh pada harga 30 sen.
Ya. Jatuh pada harga 30 sen. Kalau you letak harga RM9, satu biji jadi harga 30 sen. Kalau RM12, satu telur jatuh harga 40 sen. Kalau RM15, satu telur jatuh harga 50 sen. So decide lah. Jangan terlalu mahal. Sebab apa? Ni adalah harga logik. Itu yang pertama. Yang kedua, roti benjo, burger benjo yang jual nanti cuma dengan harga RM2. Kalau you letak harga, contohlah telur you letak sampai harga RM1, nanti nak cover kos-kos lain, macam mana you nak dapat keuntungan? So you kena fikir betul-betul. Okay, so ini adalah antara cadangan harga yang boleh I bagi. Tapi jangan sama dengan kawan-kawan you. Biarlah berbeza-beza. Okay, so I decide lah RM9. Okay, boleh. So itu adalah harga. Okay, yang kedua I nak terangkan, I nak ajar you macam mana untuk lengkapkan pula untuk invoice. Benda yang sama. Nampak tak kat sini pembekal? Nampak warna hijau ni kan? Ialah pembekal I yang kedua. Tadi itulah pembekal telur. Atas nama sama je macam tadi I terangkan. Atas nama pembekal kita yang penjual. Yang bawah ni adalah nama kita. Invoice yang ini tak perlu sama dengan yang tadi, sebab dia adalah dua orang pembekal yang beza. So yang kali ni I pakai IV pula. I tak nak bagi nampak yang sama lah. Okay, so yang pertama ni kita ada IV 1344. So you letaklah apa-apa saja. Tapi yang ini tak perlu ada arrangement sama dengan pembekal, sebab ada dua orang pembekal yang beza ya. Okay, so harga sama RM9. Saya kalikan macam mana dapatkan jumlah. Sama macam tadi, kuantiti darab dengan harga seunit. Okay, so I dapatlah jumlah yang ni. So dapatkan jumlah, dapat yang ni 135. Masukkan sama juga, masukkan dia punya dalam perkataan. Siap. Sorry, lupa nak cakap. Untuk yang telur ni adalah page 8. Sorry my dear, page 8. Ini adalah invoice yang pertama untuk pembekal yang kedua, iaitu pembekal telur. Okay, and then seterusnya, kat mana lagi invoice kita jumpa untuk pembekal telur? Page 13. Buka page 13 sayang. Dah, kita isikan. Sama juga atas ni adalah pembekal, nama kita, invoice. Nampak ni? Depannya I pakai sama, sebab pembekal sama. Kalau tadi I pakai IV 1344, yang ini I pakai IV 1498. Dapat naik daripada 11 I jadikan 14. Oh, ramai ni pergi beli telur ayam dekat dia ni. Sebab tu daripada tarikh apa tadi? Tarikh 1 hari bulan, 2 hari bulan berganjak kepada 9 hari bulan dalam 5 hari kan. Dalam berapa hari? 7 hari macam tu. Banyaklah menunjukkan. Okay, sebenarnya invoice ni nak menunjukkan customer dia ramai ke tak. Itu je, tak ada apa. Okay, lagi kat mana lagi kita jumpa? Okay, page 19. Semua orang buka page 19. Ada lagi you akan jumpa invoice asal untuk jual telur ni, pembekal telur. Tu atas nama pembekal telur, bawah ni nama you. Harga ni adalah harga yang sama. Kalau tadi 9 lah dia. Semua kena tak sama Tak boleh atas tu 9, lepas tu 12, 15 tak boleh. Kita sama. Okay, darabkan dia 12 papan. I darabkan dengan RM9, dapat 108. Jumlahkan dia, letak dia punya perkataan. Ini nampak berganjak daripada tadi. IV berapa tadi? IV 14. Jauhnya. Jadi IV 5671. Kenapa jauh sangat ni? Biar logik lah sikit. Okay, yang penting nombor yang seterusnya tu mesti lebih besar pada dia. Mesti lebih besar. Okay, I rasa letak 15 kot tadi. I rasa letak 15 ni. Kejap I betulkan, takut nanti ada yang confuse. Okay, contoh kat saya letak 1567. Okay, contoh so ini, alamak, sebentar. Macam ni tak boleh Kalau tadi IV tiba-tiba letak sini I, tak boleh. Dia masih sama lah sebab dia adalah pembekal yang sama. Okay, so IV 1567. So kalau tadi IV 1498, yang ini IV 1567, tadi 14 Yang sekarang ni pula I pakai IV 1611. The next one adalah pada muka surat 25. Bukan muka surat 25 semua orang? 25. So kita ada invoice asal. Okay, lepas tu atas nama pembekal. Yang ini kita punya nama kita sendiri, kita as pelanggan. Lepas tu masukkan sama juga tadi. Ni I decide. Kalau you letak 12, you letak 12 juga. Okay, kalikan dengan jumlah. Lepas tu letak dia punya perkataan. Siap. Okay, dah settle invoice yang ni semua, barulah you masukkan. Sama juga macam tadi, you akan terus proceed ke dalam dia punya card inventory. So card inventory punya telur page berapa? Page 33. You buka page 33, you akan nampak. Okay, first tolong kira dulu dia punya harga seunit. So tadi I letak harga RM9, satu papan ada 30 biji telur. Betul. So bila I bahagikan, satu telur jatuh pada harga 30 sen. So dapatlah nilai dia. Sebiji berapa ni? Masukkan. Okay, so tadi kita ada 4 kali beli kan, betul tak? Okay, I tunjuk kat you sekali takut you tak perasan. Invoice yang pertama, kita beli telur yang pertama. Invoice yang kedua, pada tarikh 9 hari bulan. Okay, first tadi tarikh bila? 2 hari bulan.
Lepas tu 9 hari bulan. Nampak? Page 13. Lepas tu page 19, 15 hari bulan. Ni 15 hari bulan. Okay. Lepas tu page 25. Page 25, kita beli telur, invoice yang keempat kita ni adalah 27 hari bulan. So, masukkan dalam inventory. Tarikh dia pada 2 hari bulan, 9 hari bulan, 15 hari bulan dan 27 hari bulan. So yang I highlight ni adalah waktu kita beli. Sebab tu I masuk kat kolom masuk. Dekat kolom keluar tak ada. Okay. Dokumen sama juga macam mana you ambil tadi. Macam ni kan. Ni dokumen dia apa? Nombor invoice kita. So ini urus yang keempat, IV1611. So nampak I masukkan IV1611. Ini jangan tengok lah. Ini yang kita betulkan balik. Tadi kan ada buat pembetulan. Okay. Okay, macam mana I nak dapatkan dia punya masuk ni? Contohnya I ambil yang urusan keempat. Okay, I beli berapa banyak papan ni? 15 papan. So 15 papan kali dengan 30. Sebab satu papan 30 biji telur. So 15 kali dengan 30, maksudnya invoice yang keempat tu I beli sebanyak 450 biji telur. Okay. Dan you akan buat benda yang sama. Macam untuk urus lagi yang invoice pertama 15 papan, 12 papan, 12 papan, 15. So darabkan semua dengan 30, 30, 30 sebab satu papan 30 biji. Boleh? Senang kan? Senang lah, mesti you faham punya. Okay? Lepas tu dah settle, make sure ini jangan lupa masukkan nilai sama. Tak kisahlah kita baru beli ke, kita menjual ke, dia punya cost sama-sama. Nampak atas ni? Cost sebiji, berapa nilai untuk sebiji. Okay? So I think that's all. Okay, so settle lah untuk kita lengkapkan untuk bagi urus niaga yang melibatkan pembelian barang niaga secara hutang daripada pemuka pertama dan pemuka kedua. Itu kita ada invoice asal, dan I terus ajar you macam mana untuk masukkan dia ke dalam card inventory untuk bahagian masuk saja. Okay, so I think that's all for this part. Okay, so make sure jangan lupa untuk nantikan video I part 3. Okay, kita akan teruskan pula dengan lampiran-lampiran yang lain. Sebelum I stop, just ingatkan, do support me. Okay, support Miss supaya Miss boleh buat banyak lagi video. Tolong like, share dengan your friend, your classmate. Classmate mesti ramai kan, perlukan guide kan. So share dengan your friend link I. Okay, and then comment. Komen, ada apa-apa soalan, you boleh terus komen. I akan immediately jawab. Don't worry, okay? And jangan lupa untuk follow I di Instagram, Telegram. Boleh tanya apa-apa soalan di Instagram, you boleh dapatkan I punya short-short video. Dan channel-channel yang lain, okay? So thank you guys untuk tonton I punya video sehingga habis. Kita jumpa lagi on next video. Thank you. Assalamualaikum. Bye.